Halo, Assalamualaikum. Nama aku Fika dari channel The Show One Piece sebelum ni. So ni adalah channel baru yang tim The Show terpaksa buat disebabkan channel sebelum ni dikenakan copyright strike 3 sekaligus dalam masa sehari. So aku nak ambil sedikit masa untuk aku nak explain sedikit berkenaan apa yang telah berlaku kepada channel The Show sebelum ni. Aku ada explain serba sedikit dalam ruangan community post dalam channel The Show One Piece, dan mana yang ikut fahamlah situasi yang tengah berlaku pada channel The Show sekarang. Benda ni sebenarnya satu perkara, satu tragedi yang sangat mengejutkan untuk tim The Show. Dengan hanya begitu saja usaha hampir 2 tahun, bulan 6 ni 2 tahun kewujudan channel The Show, segala usaha yang kami dah buat dan bertekus lumus selama ni, segala kos wang, kos masa, komitmen yang telah kami berikan hilang dengan begitu saja akibat beberapa email daripada YouTube. Tapi tak apa, tu benda biasa dalam kita nak capai kita punya impian. Kita boleh bersedih, kita boleh down sehari, 2 hari kalau kita nak, tapi down tu janganlah lama. Kita ambil lah masa sehari untuk kita relax, rest dan bangun untuk teruskan semula lah. Apa yang aku percaya adalah usaha, teruskan belajar dan effort yang berterusan untuk capai cita-cita kita tu. Dan apa target The Show untuk tahun ini selepas comeback beberapa bulan lepas adalah kami nak capai 100,000 subscribers menjelang akhir tahun ni. Jadi apa yang boleh dilakukan sekarang adalah kita buka buku baru, dan ini adalah channel baru untuk The Show yang kami namakan sebagai The Show Review. Semua video selepas ini akan disiarkan dalam channel ni. Tiada lagi video yang akan disiarkan dalam channel The Show One Piece sebelum ni, dan untuk itu juga kami akan ubah sedikit konsep editing untuk kami belajar dan supaya benda-benda yang macam tu boleh dielakkan di masa hadapan. Okey, cukup berkenaan itu. Kalau anda apa-apa yang nak tanya, boleh just drop komen dekat bawah. Sekarang kita masuk ke pengisian cerita. Cover story untuk chapter 1048. Setelah sebulan menunggu, kita akhirnya dihidangkan dengan volume ke-10 cover story Jerma Double Six. Oda buatkan kita suspend sebab volume ke-9 yang lalu ditunjukkan Chocolate Town betul-betul telah dicerobohi oleh 2 orang penceroboh, 2 orang individu yang kita tak pasti itu siapa. Masih lagi menjadi teka-teki macam-macam, dan The Show sebelum ni pun dah ada keluarkan video untuk merungkai 2 orang individu tu. Betulkah itu adalah Reju dan Ichiji seperti yang dijangkakan oleh Broly, dan adakah itu sebenarnya memang Broly? Okey, bagi aku cover story apa yang Oda lukiskan dalam volume ke-10 ni bagi aku sangat-sangat perangkap. It's a trap. Adakah Oda sengaja nak buatkan kita percaya bahawa itu adalah Reju dan Ichiji? Ayat dekat bawah tu tunjukkan pencerobohan semula. Ya, kita tahu Jerma Double Six sebelum ni dah pernah ceroboh ke Kakao Island tersebut, Chocolate Town tersebut, untuk menyelamatkan Sanji, untuk membalas budi Sanji yang telah menolong menyelamatkan nyawa mereka daripada dibunuh oleh Big Mom dan krunya. Tapi aku jadi muskil bila aku lihat ada tanda tanya dekat statement tu. Kalau korang perasan, dekat situ ada tanda tanya. Oda letakkan tanda soal yang akan membuatkan kita boleh berfikir semula, adakah itu sebenarnya Reju dan Ichiji, ataupun memang Blackbeard telah datang menceroboh ke kubu Big Mom sekarang, datang untuk ambil kesempatan kerana Big Mom tiada di situ untuk mempertahankan kubunya. So cover story Jerma ini dah jadi semakin menarik. Oda betul-betul sedang bermain dengan konsep two sides of the same coin. Jadi ini masih menjadi misteri berkenaan 2 orang individu tersebut, dan aku pun tak nak bersembang panjang. Mungkin kita boleh buat video selanjutnya, dan sekarang kita masuk ke pengisian cerita yang sebenar. Bagi aku chapter 1048 ni dia lebih straightforward, lebih kepada perkembangan plot untuk kenikmatan yang lebih maksima kepada main event. Apa main event tu? Ya, plot untuk pertarungan Luffy melawan Kaido. Oda sedang menyusun untuk plot pertarungan ini lebih berkembang, lebih feel, lebih buatkan kita turut boleh sama-sama rasa penderitaan apa yang rakyat negara Wano sedang rasa sekarang. Oda nak bawa kita bersama-sama rasa apa yang mereka penduduk Wano sedang rasai, bagaimana penderitaan mereka dan betapa mereka harapkan Kaido tidak lagi berada di bumi Wano, sebab penderitaan mereka bukan calang-calang, dan mimpi ngeri ini takkan tamat selagi Kaido tak diusir dari Wano. So dalam chapter ni sebuah flashback telah dihidangkan oleh Oda. Flashback mengenai perincian cerita terhadap apa yang berlaku
berlaku pada 20 tahun lepas setelah kematian Oden. Orochi kita lihat memang paling tak guna. Dia punya level paling tak guna tu memang di high ranking, nombor 1. Kalau nak banding dengan Doflamingo, dengan Crocodile, ya memang mereka juga membuatkan penduduk-penduduk negara Alabasta dan Dressrosa juga turut sama menderita seperti Wano juga lebih kurang. Tetapi sekurang-kurangnya mereka lakukan dengan kekuatan sendiri. Chaos yang terjadi di kedua-dua negara itu adalah disebabkan kekuatan mereka yang mengerikan. Tapi untuk Orochi dia hanya seseorang yang penakut yang boleh membuatkan benda ni jadi realiti disebabkan dia ada support Kaido di belakangnya. Disebabkan faktor tu saja, kalau tidak Orochi ni memang tak ada apa, sampah dan seseorang yang memang sangat tak guna. Tu perbezaan dia dengan Doflamingo dan Crocodile. Dan mengenai perincian apa yang sebenar-benarnya berlaku dalam flashback 20 tahun lepas, pertama sekali bagi aku ini adalah perisai istimewa yang Oda letakkan untuk jadikan chapter ni sangat menarik dan feel untuk dibaca. Banyak info yang kita dapat, macam kematian isteri Oden yang mana Kozuki Toki ibarat Oda nak rasmikan bahawa dia sememangnya telah mati. Oda ibarat nak tutup terus segala perbahasan mengenai status kematian Toki. Kemudian Oda perincikan lagi berkenaan perasaan kesemua Akazaya apabila mereka dalam keadaan tengah lari dari tempat mereka dibakar itu, dalam keadaan terpaksa berbuat demikian dengan meninggalkan tuan mereka di belakang. Sewaktu melarikan diri tersebut, mereka dengar tuan mereka Kozuki Oden sedang ditembak. Oda perincikan bagaimana perasaan sedih mereka ketika itu. Oda juga tunjukkan bagaimana Orochi menjadi semakin dibenci. Dia boleh report dekat Kaido mengenai Momonosuke. Dia mengeluarkan arahan yang kejam untuk menyeksa lagi penduduk Wano yang berada di situ yang menyaksikan hukuman bunuh Oden tersebut. Dan bagaimana juga dia ditunjukkan sangat besar kepala dan sombong berhadapan dengan para daimyo yang rebel dalam keadaan dia ketahui Kaido ada di belakang dia untuk support. Waktu tu Orochi memang ditunjukkan sangat-sangat sombong. Sebab apa? Sebab Oden dah mati. Untuk scene para daimyo yang rebel pula, itulah Sakibaki yang tinggal. Daimyo dari Udon, daimyo dari Ringo, Shimosuke Ushimaru, kemudian daimyo dari Kibi, daimyo dari Hakumai iaitu Shimosuke Yazui. Semua ada di situ, cuma Kuri sajalah daimyo yang tak kelihatan sebab ya Oden dah mati, so hanya itu yang tinggal. Sebelum ni Oda hanya cerita saja bahawa selepas Oden mati ada rebel dari para daimyo, dan cerita tu pula ditunjukkan hanya selepas peperangan rebel itu berlaku, di mana 3 orang dari para daimyo itu telah ditangkap dan disumbat ke dalam sebuah gua, dikurung bersama-sama Yamato. Tapi dalam chapter ni ada sedikit sedutan untuk waktu permulaan mereka mahu mencabar Kaido dan akhirnya kalah, ditangkap dan dikurung. Dan selepas itu ambil keputusan lagi sekali untuk berlawan Kaido sehingga akhirnya mati. Dan guys, semua ni berlaku hanya disebabkan ketiadaan Kozuki Oden. Hero mereka yang satu-satunya menjadi harapan untuk mereka pertaruhkan untuk kalahkan Kaido tiada di situ. Dah mati. Kemudian dalam flashback ini juga kita boleh nampak betapa dahsyat level penderitaan masyarakat Wano setelah hari kematian Oden dan selepas para samurai level elite mereka satu persatu tumbang di tangan Kaido. Tak ada saja mereka ni, rakyat Wano semakin menderita. Oda perincikan proses penderitaan mereka tu dalam chapter kali ni. Oda tunjukkan para lelaki yang boleh bekerja telah ditangkap, diheret pergi dari pangkuan keluarga di depan mata keluarga mereka, kemudian dibawa untuk menjadi hamba dan buruh kasar di kilang penghasilan senjata. Air sungai dicemari akibat pelupusan sisa cecair dari kilang tersebut sehingga sumber air tercemar, menjadi racun dan tak dapat diminum oleh mereka. Tak ada air untuk diminum, tanaman tak mengeluarkan hasil, tiada air, tiada makanan. Itu situasi yang sangat parah. Sehingga apa yang menyedihkan dalam flashback ini, ditunjukkan satu panel di mana seorang ibu sedang mendukung bayinya. Kedua-duanya sedang lapar dan di situ terlihat satu tengkorak telah berada di situ.
tu. Itu sebenarnya penderitaan yang sangat dahsyat guys. Aktiviti bunuh diri akibat tekanan hidup menjadi biasa, manakala tiada juga pertolongan daripada pihak luar yang mereka boleh harapkan, melainkan kepercayaan yang mereka tanam dalam diri masing-masing mengenai ramalan yang disebut-sebut oleh Kozuki Toki. Okey, selepas segala flashback itu selesai, Oda sajikan dan hidangkan kepada kita, Oda mula tunjuk individu yang menjadi punca utama kepada semua penderitaan tersebut. Orochi, Kurozomi Orochi the Great. So macam yang kita dah tahu, Orochi dah bebas daripada paku si stone yang Hiyori tembak dekat badan dia tu, dan akibat tiada lagi paku si stone tu, dia bolehlah transform ke dia punya mythical Zoan. Dalam scene ni dia sendiri dah tahu yang nyawanya dah sampai ke penghujung dan kelihatan dia nak bawa Hiyori bersama-sama. Dan waktu inilah Denjiro is back. Denjiro finally, setelah dia kali terakhir dilihat pancung Orochi bersama-sama Akazaya 9 yang lain pada berpuluh-puluh chapter yang lepas, akhirnya Denjiro ditunjukkan kembali. Selesai guys, Denjiro akhirnya Oda tunjukkan dia datang untuk menyelamatkan Hiyori. Betapa ironi, Orochi akhirnya dibunuh oleh orang yang dia percaya. Oda, kalau kita perasan, Oda gunakan Hiyori sebagai watak Komurosaki sebelum ni dan Denjiro sebagai watak Kyoshiro. Dua-dua tu orang yang Orochi suka dan mereka lah menjadi individu yang sama untuk menamatkan nyawa Orochi. Dan aku tak tahu macam mana nak respon berkenaan dengan kematian Orochi ni, sama ada adakah dia benar-benar telah mati ataupun tidak. Aku no comment. Tapi no comment juga. Namun aku nak komen juga berkenaan dengan satu benda yang ada dalam panel ni. Kita boleh lihat Denjiro datang pancung slash kepala Orochi tertanggal, dan waktu tu juga Oda fokuskan terhadap satu lantern, satu tanglong yang diterbangkan oleh penduduk negara Wano yang sedang sambut perayaan api di Flower Capital. Dan dalam salah satu sky lantern, tanglong terbang tersebut, antara hajat yang mereka tulis dekat tanglong tu adalah tolong hapuskan Orochi. Oda nak tunjuk doa mereka, hajat mereka telah sampai, telah ditunaikan. Orochi sekarang dilihat memang sedang di hujung nyawanya, dan Denjiro serta Hiyori adalah individu yang menjadi punca kepada penamat usianya. So now kita pergi kepada Luffy versus Kaido. Adakah Wano betul-betul sudah hampir menuju ke penamatnya? Sebab kita lihat pertarungan main event untuk peperangan Wano ini semakin menuju ke garisan penamat. Guys, flashback dalam chapter ni semuanya semata-mata untuk Oda serapkan nilai emosi, nilai sentimental yang bertujuan untuk menjadikan apabila tiba waktunya Kaido, Yonko Kaido benar-benar tumbang di tangan Luffy kelak, Oda sedang bersedia untuk membuatkan nilai epik bagi momen tersebut akan lebih masuk dan sampai ke dalam kita punya hati dan imajinasi. Lihat sahaja waktu kemenangan terakhir Luffy dalam pertarungan penting yang dia terlibat secara 1 lawan 1 sewaktu mencabar Charlotte Katakuri sebelum ni. Ya, itu adalah the latest one, battle terakhir buat Luffy yang dia menang dalam mencabar secara 1 lawan 1 dengan individu yang punya kekuatan yang luar biasa. So Katakuri adalah individu yang menjadi last mangsa kepada Luffy, dan itu juga adalah kemenangan ke atas seorang top commander untuk seorang Yonko. Dan kalau kita masih ingat betapa hype-nya waktu pengumuman mengenai kemenangan Luffy ke atas Katakuri, yang momen itu kita masih teringatkan sehingga sekarang. Kerana apa? Kerana sebelum tu Oda telah menanam dalam fikiran kita bahawa Katakuri adalah seseorang individu yang tak pernah kalah dalam mana-mana pertarungan. Itu adalah perisai utamanya. Dan apabila Katakuri tumbang, momen akan menjadi sangat-sangat high kepada Luffy. Dan untuk kali ini, dalam mencabar Yonko Kaido kali ini, selain kita tahu jika Luffy menang, status kejayaan tersebut adalah kemenangan dengan individu yang paling kuat di dunia. Selain kita tahu info mengenai fakta yang bakal berlaku tersebut, Oda telah menyiapkan perisai mengenai momen akhirnya penderitaan rakyat Wano akan serta-merta berakhir. Guys, betapa kuatnya Kaido. Luffy dah kuasai advance Busoshoku, dah kuasai advance Haoshoku, dan sekarang dilihat sedang menggunakan kuasa awakening Devil Fruit Legenda yang dikatakan membawa nama dewa. Namun
walaupun dengan segala kekuatan yang telah ditunjukkan oleh Luffy tersebut, Kaido ada saja teknik yang dia simpan untuk mengekang segala serangan Luffy. Sampai sebelum-sebelum ni Luffy yang dilihat sentiasa senyum, tapi kali ni Luffy dah tak senyum guys. Senyuman Joy Boy-nya, keriangan Joy Boy-nya dah hilang. Luffy kelihatan sangat serius sekarang untuk menghabiskan Kaido. Dan Kaido pula kita boleh lihat dalam chapter ni, sewaktu dalam form naga sangat-sangat luar biasa. Dia boleh meningkatkan suhu haba di badannya sehingga apa yang dia sentuh, kalau Luffy apa yang dia sentuh boleh membuatkan benda tu jadi getah. Tetapi Kaido disebabkan haba yang terlalu panas, apa yang dia sentuh dia berjaya vaporize. Dia berjaya, dia boleh membuatkan sesuatu benda menjadi cair. Betapa Kaido ditunjukkan oleh Oda kali ini, dia kata dia boleh pujuk Luffy, tak apa, tak perlu pegang dia tak akan elak serangan yang Luffy buat tu. Dan memang dia tak elak guys, dia lawan serangan Luffy dengan serangan dia tersendiri. Dan bagi aku, Kaido untuk menjadikan dirinya, untuk menjadikan karakternya lebih perfect, Kaido perlukan flashback untuk kita lagi kenal siapa Kaido sebenarnya. Kerana tanpa flashback pun rasa hormat kita terhadap villain, terhadap antagonis utama dalam arc Wano ni sangat-sangat tinggi setelah kita lihat bagaimana Oda mempersembahkan watak Kaido. Dan macam yang aku cakapkan tadi, momen flashback Kaido akan membuatkan dirinya lebih dihargai oleh para peminat One Piece. Okay guys, sampai di situ saja dulu. Anda sangat dialu-alukan untuk drop komen dekat bawah, berbincanglah dekat bawah tu, dan memandangkan ni channel baru, jemput subscribe dan like video ini, jemput share ke social media yang anda selesa, mana-mana, Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram. Share video ini jika anda rasa video-video dari channel The Show ini menarik untuk ditonton. Kami akan terus menghasilkan karya-karya yang berkualiti untuk sajian anda. This is for you. You guys sangat-sangat awesome. Terima kasih banyak. Selamat Hari Raya dan Assalamualaikum.